Baik, bagi memberi analisis keputusan PRK Dawn Slim itu bersama-sama di talian ialah penganalisis politik daripada Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Madya Dr. Ahmad Martada Mohamed. Selamat tengah hari, Prof. Ya, selamat tengah hari. Apa faktor membawa kemenangan besar BN dengan majoriti lebih besar berbanding 2018? Bagi saya, faktor yang utama sudah tentulah gabungan di antara PAS, UMNO dan juga Bersatu melalui muafakat nasional. Jadi apabila ketiga-tiga parti ini bergabung, sudah tentulah jentera pilihan raya akan menjadi lebih mantap. Dan kita melihat kerjasama ini secara rasminya telah direalisasikan melalui kempen-kempen yang dijalankan secara bersama. Dan juga kita melihat bahawa sokongan daripada pengundi daripada ketiga-tiga parti tersebut telah memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada calon UMNO ataupun Barisan Nasional. Jadi ini adalah bagi saya faktor utama kenapa calon UMNO ataupun Barisan Nasional mendapat undi majoriti yang lebih besar daripada PRU yang lalu. Prof, bagaimana Prof melihat berdasarkan keputusan semalam BN menang kembali beberapa saluran yang kalah sebelum ini, khususnya di kawasan majoriti pengundi China dan India yang memberi sokongan besar kepada PH. Adakah kita boleh lihat ini sebagai indikator pengundi China dan India kembali menyokong BN? Bagi saya mungkin terlalu awal untuk kita melihat apakah trend ini akan berlarutan pada PRU yang akan datang. Namun perkembangan ini merupakan satu perkembangan yang menarik kerana kita lihat berdasarkan kepada prestasi sebelum ini pengundi China dan pengundi India rata-ratanya tidak begitu mengundi calon daripada Barisan Nasional. Jadi sudah tentulah perubahan ini agak signifikan dan jika perubahan ini terusan pada masa-masa yang akan datang, sudah tentulah ia mencerminkan bahawa telah mula ada perubahan besar pada pola pengundian di kalangan pengundi bukan Melayu. Dan ini juga mungkin kerana kita melihat bahawa dasar-dasar yang dilakukan oleh kerajaan pada masa ini ia agak lebih inklusif, terutamanya bantuan-bantuan dan insentif kewangan yang disalurkan kepada semua masyarakat tanpa mengira kaum. Terutama kesan daripada COVID-19 yang melanda negara sebelum ini. Jadi mungkin berdasarkan kepada dasar-dasar yang dilaksanakan dan program-program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan telah menampakkan hasil terutamanya daripada sokongan pengundi bukan Melayu. Jadi bagi saya, walaupun ia satu perkembangan yang menarik, namun untuk membuat satu tafsiran bahawa ia akan menjadi sebagai satu trend, mungkin masih terlalu awal, tetapi walau bagaimanapun ia adalah satu perkembangan yang menarik kerana sebelum ini tidak berlaku sokongan di kalangan pengundi bukan Melayu yang lebih terarah kepada Pakatan Harapan. Namun apabila kali ini pengundi bukan Melayu mula memberikan undi kepada calon daripada UMNO, Barisan Nasional ataupun Muafakat Nasional, maka sudah tentulah mereka telah mula memberikan pengiktirafan kepada kerajaan pimpinan Perikatan Nasional pada ketika ini. Ya. Prof, bagaimana pula Prof melihat kerjasama erat UMNO dan PAS menerusi Muafakat Nasional serta dibantu oleh jentera kempen Bersatu khususnya dalam membawa kemenangan kepada calon BN, Prof? Ini bukan satu perkara yang baru kalau kita lihat kepada PRK di China sebelum ini. Kita juga melihat bagaimana jentera UMNO dan jentera PAS bergabung begitu erat sehingga juga memberikan jumlah undi yang cukup besar kepada calon UMNO pada PRK di China sebelum ini. Begitu juga kita lihat perkembangan yang sama berlaku pada PRK di Slim pada kali ini kerana dengan adanya hubungan yang akrab di antara PAS dan UMNO kemudian dibantu pula oleh jentera daripada Bersatu. Maka ini menunjukkan bahawa kesepakatan dan kesepaduan di antara ketiga-tiga parti yang membentuk Muafakat Nasional ini sebenarnya banyak memberikan kelebihan kepada pengundi-pengundi Melayu terutamanya. Jadi secara tak langsung apabila ketiga-tiga parti ini bergabung, sudah tentulah ianya memberikan satu petanda bahawa pengundi-pengundi Melayu dan di dalam konteks Dawn Slim yang kita dapati bahawa 75% dan lebih pengundi-pengundi adalah di kalangan Melayu dan Bumiputera, maka sudah tentulah kita melihat bahawa kesepaduan dan permuafakatan di antara ketiga-tiga parti itu pada
semalam telah menunjukkan hasil di mana calon UMNO mempunyai ataupun mendapat undi yang lebih besar majoritinya berbanding dengan PRU yang lalu. Kalau kita lihat undi yang diperolehi calon bebas yang mewakili pejuang menunjukkan ia hampir-hampir kehilangan deposit. Bagaimana Prof melihat ke mana arah pejuang selepas kekalahan ini? Ini telah dijangkakan kerana kita melihat bahawa parti baru seperti Pejuang sudah tentulah belum begitu kukuh dari segi mendapatkan sokongan daripada grassroots. Ya, kerana kita lihat pula dalam konteks di Don Slim. Don Slim merupakan kawasan kubu kuat UMNO di mana UMNO telah pun menang di kawasan ini pada 4 kali PRU yang lepas. Dan pada kali ini maknanya 5 kali calon UMNO memenangi pilihan raya. Jadi ini menunjukkan bahawa bukan sahaja Pejuang ataupun mana-mana parti yang mahu bertanding dalam kawasan-kawasan yang merupakan tradisi sama ada ianya PAS ataupun UMNO, maka sudah tentulah ia akan sukar untuk mendapatkan sokongan. Apatah lagi di kawasan ini kita dapati memang terdapat pengundi tegar di kalangan PAS, di kalangan UMNO dan pada hari ini juga pengundi yang menyokong Bersatu tetap memberikan undian mereka kepada calon UMNO. Jadi sudah tentulah dalam konteks ini kita melihat bahawa calon daripada Pejuang yang bertanding atas tiket bebas memang sukar untuk mendapatkan undi yang besar. Walaupun beliau tidak kehilangan wang deposit, namun secara tak langsung sokongan yang diberikan ataupun undian yang diberikan itu yang agak kecil memang menyukarkan beliau untuk mendapatkan sokongan yang lebih kerana kawasan yang ditandingi ini adalah kawasan kubu kuat UMNO, apatah lagi seperti yang saya katakan berlakunya permuafakatan di antara ketiga-tiga parti yang mewakili orang Melayu. Sudah tentulah ianya agak sukar untuk parti-parti baru seperti Pejuang. Jadi sejauh mana parti Pejuang ini akan memberikan impak kepada landscape politik negara, ia merupakan satu perkara yang juga menarik untuk dianalisis. Kerana tanpa adanya sokongan daripada grassroots, mana-mana parti baru yang ingin ditubuhkan, yang ingin mendapatkan undian daripada mana-mana pengundi, memanglah ianya agak sukar. Jadi bagi saya, Pejuang terutamanya memang agak sukar untuk mendapatkan sokongan. Kerana tanpa adanya sokongan daripada grassroots, maka ianya pasti akan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan mana-mana undian daripada pengundi-pengundi di dalam mana-mana PRK ataupun PRU nanti. Ya. Baik, terima kasih Prof untuk ulasan itu. Itu tadi Profesor Madya Dr. Ahmad Martada Mohamed, penganalisis politik dalam menganalisis keputusan Don Slim semalam.